Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana masih lagi mempertemukan kita untuk bersua dalam majlis program bedah buku siri Rich Soul with WBC. InsyaAllah speaker yang mengambil bahagian pada kali ini InsyaAllah akan disampaikan oleh saudari Hanan, yang mana beliau juga adalah merangkap timbalan setiausaha ahli pimpinan WBC. Tanpa melengahkan masa, dengan izin, jom kita sama-sama dengar perkongsian ulasan bedah buku iaitu bertajuk Business Like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemput dan dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan selamat malam kepada semua yang mendengar. Alright, saya share screen ya. Cek. Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya lambat. Tak jumpa. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah lana sudurana wa hassin lana akhlaqana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Okey. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan baik dan sihat walafiat lah. Okey, malam ni insya-Allah Hanan selaku pengurus timbalan setiausaha WBC iaitu Wise Book Club Uniza. Malam ni saya akan berkongsikan ataupun bedah buku iaitu buku Business Like Muhammad. Okey, sebelum saya pergi secara mendalam berkenaan dengan buku ni, sukalah untuk saya memperkenalkan diri dulu. Nama diberi Faridatul Hanan binti Ibrahim. Saya belajar di Uniza dalam kekhususan Risk Management and Takaful, iaitu dalam bidang bisnes. Dan kenapa saya memilih bidang ni dan kenapa saya juga memilih buku ini untuk dibedah,
sebab ia relate dan memberi inspirasi. Sebab buku ni first Hana baca sangat memberi inspirasi kenapa Hanan ingin menceburi bidang bisnes. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh, kita berkenalan dululah dengan penulis buku. Dalam buku ni ada 2 orang penulis, iaitu Puan Ainun Muhammad dan Tuan Ahmad Syukri Yusof. Okey, Puan Ainun Muhammad ni adalah seorang figure yang dikenali ataupun influencer lah, pempengaruh dalam Facebook. Okey. Dan beliau merupakan CEO syarikat PTS Media Group. Kalau kalian pernah dengar, iaitu sebuah syarikat buku PTS, beliaulah CEO-nya, Puan Ainun. Dan Puan Ainun berasal daripada negeri Selangor dan pekerjaan beliau adalah seorang penulis dan usahawan. Beliau merupakan lepasan daripada graduate ijazah sarjana dalam pengkhususan linguistik dari Leeds University. Okey, kita pergi kepada penulis yang kedua, iaitu Tuan Ahmad Syukri Yusof. Okey, Tuan Ahmad Syukri Yusof ni adalah pengurusi Pertubuhan Dana Insan dan beliau berasal daripada negeri Terengganu Darul Iman. Okey, sekarang beliau menjawat jawatan ataupun bekerja sebagai perunding motivasi dan penulis buku. Kalau kita lihat dekat situ, beliau, Tuan Ahmad Syukri ni adalah lepasan ataupun graduate ijazah sarjana dalam pengkhususan pengajian Islam di Open University. Okay, kalau kita tengok biodata 2 penulis yang hebat ni, dia gabungan yang mantap lah. Dan hasil daripada gabungan kedua-dua idea dari penulis ni, maka terbitlah sebuah buku Business Like Muhammad ni. Kalau kita tengok idea daripada Puan Ainun memberi idea dari sudut linguistik ataupun bahasa, dan Puan Ainun juga membuat kajian berkenaan dengan bisnes dan dia relate dengan sejarah baginda Nabi SAW lah. Okay, dan Tuan Ahmad Syukri juga dia pengkhususan beliau belajar dalam ilmu pengajian Islam, dan dalam buku ni beliau memberi gambaran ataupun contoh sejarah kehidupan baginda dari sudut dunia bisnes. Sebab kebiasaannya kalau kita tengok buku-buku bisnes di luar sana, buku-buku bisnes tu tak banyak yang dia relate kepada sejarah hidup, sejarah perkembangan baginda Nabi SAW dalam dunia bisnes. Dan kalau kalian pernah baca buku bisnes yang dari kebanyakan buku bisnes, penulisnya adalah dari luar negara, dan sangatlah susah nak mencari ilmu-ilmu bisnes yang ditulis dan relate dengan, apa yang menariknya, dia relate dengan kehidupan baginda Nabi. Sebab kalau kita nak mencari idola kan, tambah-tambah dalam dunia bisnes, kita juga boleh mengambil ibrah ataupun belajar daripada bagaimana baginda Nabi starting baginda punya bisnes tu. Okey, jadi jom sama-sama kita bedah buku malam ni. Okey, baik. Next adalah sinopsis. Apa sinopsis dalam buku Business Like Muhammad ni? Okey, ada satu perkataan ataupun quote lah yang ditulis oleh penulis. Penulis memberi satu kata-kata yang kenalah dengan jiwa Hanan, sebab untuk memulakan bisnes bukan perkara yang mudah, dan kita sebagai orang muda kan selalu memikirkan tentang modal, macam mana nak cari partner bisnes, macam mana nak mulakan, sebab kita tak ada pengalaman. Tapi apa yang dikatakan oleh penulis mengatakan syarat utama bagi memulakan bisnes baru ni tidak semestinya perlukan wang juta-juta, tetapi perlu ada ilmu juta-juta. Ayat ni simple je, tapi bila kita nak mulakan bisnes,
Hana kongsilah pengalaman bila bercakap dengan kawan-kawan yang berada dalam dunia bisnes ni. Sebab untuk pengetahuan semua, Hana pun telah memulakan bisnes lah. Bermula dengan bisnes jual produk orang. Tapi sekarang beralih kepada bisnes servis. Yang tu yang Hana akan terangkan lah sekejap lagi. Jadi, bila bercakap dengan kawan-kawan bisnes ni, ada yang memulakan bisnes dengan buat pinjaman, dengan pinjam duit ahli keluarga, dan jumlah pinjaman tu bukan sikit lah. Ada yang ribu-ribu pinjam untuk memulakan bisnes. Sebab benda tu, benda yang tak pasti lagi kan. Kita mengambil risiko untuk memulakan bisnes tu dengan meminjam duit. Dan kita takut bisnes yang kita buat tu tak menjadi dan akhirnya kita yang kena tanggung hutang tu. Jadi, benda yang dikatakan oleh penulis ni sangat penting sebab kalau kita tak cari ilmu dulu, ilmu bisnes lah terutamanya, dan salah satunya kalau kita tak kaji bagaimana Nabi SAW memulakan bisnes baginda, kita tak akan tahu dan kemungkinan lah kita akan tersilap mengambil langkah. Itu yang kita takut. Sebab ada kawan-kawan Hana tu yang dia tersilap langkah, dia pinjam duit sana sini ribu-ribu jugalah untuk memulakan bisnes dia tu, dan akhirnya lingkup. So sekarang tengah berjuang untuk mencari duit untuk membayar hutang lah. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Kita kena sama-sama belajar ilmu bisnes dulu. Tak kira lah dalam mana-mana platform sekalipun. Dan kalau Hana boleh bagi cadangan untuk mulakan dulu dengan baca benda ni. Sebab buku ni sangatlah santai dan memberi gambaran lah untuk kita pergi untuk kita mencari next ilmu tentang bisnes. Buku ni dia bagi guide. Okey, dalam buku ni kita akan belajar, kalau boleh tengok dalam slide tu, dalam buku ni kita boleh belajar idea bisnes bagi kita sebagai pemula. Sebagai orang muda nak mulakan bisnes, dalam buku ni ada idea-idea bisnes yang kita boleh ambil dan aplikasikan dalam hidup. Yang kedua, kita boleh belajar cara Nabi dalam mengendalikan bisnes baginda. Benda ni penting sebab biasanya kita, kalau dalam dunia bisnes ni, kebanyakan mentor-mentor hebat ni adalah orang putih. Orang yang bukan beragama Islam. Tapi hakikatnya kita dalam agama kita, dan kita ada seorang contoh figure yang terbaik sepanjang zaman, iaitu Nabi Muhammad. Kenapa kita tak nak contoh apa yang Nabi buat? So dalam buku ni dia menghuraikan bagaimana permulaan Nabi dalam mengembangkan bisnes baginda lah. Yang ketiga, dalam buku ni kita boleh mengambil ilmu strategi dalam menguruskan risiko gaya Nabi. Sebab dalam bisnes ni dia ada up and down lah, dan semua benda tu adalah risiko. Bisnes ni umpamanya kita mengambil risiko, merisikokan diri kita. Tapi kalau kita buat bisnes dengan ilmu, insya-Allah berjaya lah. Okey, dan keempat, kita boleh belajar idea membesarkan pasaran dan memaksimalkan keuntungan. Dalam buku ni penulis menceritakan bagaimana Nabi SAW membesarkan pasaran baginda dan memaksimalkan keuntungan. Apa yang menariknya Nabi buat? Jom kita sama-sama untuk ke next slide. Okay, sebelum tu, apa yang menariknya dalam buku ni, dia mengasingkan bahagian-bahagian dalam bab ilmu bisnes ni. Okay, kalau boleh tengok dekat slide, dia ada 8 bahagian dalam buku ni. Dan bahagian yang pertama sebagai contoh adalah bahagian penulis menghuraikan bakat dan ilmu bisnes. Okey, jadi kalau kalian nak tahu, buku ni dia selain apa yang menariknya, penulis memberi contohlah bab yang pertama tu, bahagian yang pertama, penulis menghuraikan ilmu bisnes, dan di akhir bab penulis merelatekan ataupun relate
mengaitkan dengan sejarah hidup Nabi SAW. Benda tu yang kita nak sebenarnya. Kalau kita baca dan baru kita berfikir kenapa baginda memulakan bisnes baginda dengan cara sebegitu. Okey, ini antara contoh lah. Ada 8 bahagian semuanya dan untuk next slide. Di setiap bahagian tu dia ada banyak bab dan dalam setiap bab tu hanya 4 ke 5 muka surat je. So tak boring lah, dan kalau boleh tengok dekat sini dia menarik lah, dia punya ni siap ada gambar untuk bagi orang yang belajar secara visual. Orang yang belajar secara visual macam Hana suka cari buku yang ada gambar dan ada kotak-kotak untuk kita lebih faham lah. Kalau buku yang jenis ayat memanjang yang macam novel tu agak sukar lah untuk kita faham, tapi buku ni sangat santai dan sesuai untuk dibaca oleh semua golongan lah. Okay, kita pergi kepada gaya bahasa dan keunikan buku ni. Tadi pun dah banyak dah Hana sebut pasal keunikan buku, tapi apa yang nak sentuh dekat sini adalah pertama sekali gaya bahasa, penggunaan bahasa Melayu dalam buku ni. Penulis menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang rendah dan mudah dipahami dan sesuailah dibaca oleh golongan remaja. Sebab kalau Hana bagi buku ni dekat adik, dia kata best buku ni. Walaupun dia masih sekolah rendah, dia kata buku ni mudah faham lah dengan pemikiran budak sekolah rendah tu. Sebab bahasa Melayu dia tak tinggi sangat. Bahasa yang santai dengan ditambah dengan ilustrasi gambaran tu. Okey, yang kedua, keunikan buku ni, penulis menulis dengan membawa penceritaan yang santai lah. Sebab penulis ni kedua-duanya orang yang berpengalaman dalam bidang bisnes. Tambah-tambah Puan Ainun. Kalau kalian nak tahu, Puan Ainun tu dah berumur 73 tahun. Tapi sampai sekarang beliau masih sihat. Alhamdulillah lah, beliau masih sihat dan meneruskan perjuangan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu tu melalui buku-buku, di samping beliau menjadi seorang usahawan yang berjaya lah. Kalau tengok dalam Facebook dan IG page beliau masih aktif memberi ilmu-ilmu berkaitan dengan bisnes. Okey, baik, itu selingan lah. Yang ketiga, keunikan buku ni, setiap muka surat tu dia terus tulis poin. Berbeza dengan buku-buku bisnes yang lain. Sebab buku bisnes yang lain kan, dia banyak tulis cerita tu dalam bentuk perenggan dan di akhir penulisan tu tak ada poin. So kita terpaksa cari poin-poin, kita terpaksa sendiri lah cari poin tu. Tapi dalam buku ni dia tulis poin dan dia hurai sedikit dan terus dia relate dengan sejarah hidup baginda Nabi SAW. So benda tu mudahlah kita faham dan kita baca pun tak boring kan. Sebab ada banyak juga buku bisnes yang Hana baca, satu hal ayat dia tinggi. Kita nak faham ayat-ayat bisnes ni kena cari support yang lain lah, kena Google, kena buka buku lain pula. Tapi buku ni tak. Kita baca tu terus faham lah. Sebab ditambah dengan cerita timeline yang sejarah hidup Nabi tu, lagilah kita faham kan. Okay, next kita pergi kepada slide seterusnya. Ini yang best lah. Antara karakter-karakter yang ada dalam buku ni, Hanan rangkumkan menjadi empat peribadi ataupun karakter yang menyumbang kepada kejayaan Nabi dalam dunia bisnes. Kita pergi kepada individu yang pertama, iaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni, sebagaimana yang semua tahulah, beliau merupakan ibu susuan Nabi SAW. Jadi ketika Nabi berumur 8 tahun, Nabi melihat ataupun
melihat cara ibu susuannya iaitu Halimah bekerja. Dan untuk pengetahuan semua, Halimah ni dia bekerja sebagai pengembala kambing di kampung Bani Sa'ad. Okey, pada waktu tu pekerjaan mengembala kambing ni merupakan antara pekerjaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi lah. Dan apa yang Halimatul Sa'diyah memberi contoh ataupun mengajar anak siswan dia tu untuk menjadi seorang ahli perniagaan dan memulakan perniagaan tu dengan business service. Business ni dia ada dua, korang kena faham lah. Pertama sekali business service dan yang kedua business product. Business service tu sebagai contoh kalau kita tengok orang yang buat kelas, kalau korang kenal Dr. Aziz Asman, dia buat business service lah tu. Tapi dalam contoh kehidupan Nabi, Halimatul Sa'diyah menjadi guru bisnes pertama Nabi, dan Halimatul Sa'diyah mengajarkan Nabi untuk membuat business service. Okey, tu waktu Nabi berumur 8 tahun kan. Kita pergi ke belakang sikit, lupa Hana nak beritahu. Pernahkah kalian terfikir kenapa Nabi dilahirkan dalam keluarga pedagang? Kenapa? Pernah tak fikir kenapa Nabi tak dilahirkan dalam keluarga pahlawan ataupun keluarga alim ulama? Tapi kenapa Allah Nabi lahir dalam keluarga pedagang ni? Kalau kita tengok Datuk Nabi pun, iaitu apa nama Datuk Nabi? Hashim kan? Itu Datuk Nabi pun adalah pedagang yang berjaya dan disegani ketika tu. Dan bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib, lagi siapa? Abu Talib lah sebagai contoh. Abu saudara Nabi pun pedagang Arab yang mempunyai kabilah yang ramai ketika tu. Sebabnya salah satu hikmah lah kenapa Nabi dilahirkan dalam keluarga orang bisnes ni, sebab dalam bisnes ni dia mengajar kita banyak erti. Kalau korang tak kuat mental dan fizikal, tak payah buat bisnes. Jangan masuk dalam dunia bisnes. Sebab kan sepanjang pengalaman Hana buat bisnes, kalau tak kuat mental dan fizikal, memang bisnes tu tak boleh pergi jauh. So kita berbalik kepada kehidupan Nabi ketika berumur 8 tahun. Nabi memulakan bisnes pada seawal umur 8 tahun. 8 tahun darjah apa? Darjah 2 kan? Darjah 2. 8 tahun darjah 2. Darjah 2 tu Nabi dah buat bisnes, iaitu bisnes servis menjadi pengembala kambing. Dan Halimah mengajarkan baginda Nabi SAW untuk mencari kambing-kambing dari kambing orang kaya lah. Bijak Halimah situ. Sebab kalau kita bekerja dengan orang kaya, dia punya bayaran upah tu tinggi. So Nabi memilih, Nabi bukan sekadar pengembala kambing yang biasa, tapi Nabi up dia punya value. So dia akan cari baginda punya customer tu dari golongan orang-orang kaya, dan Nabi akan menjaga kambing-kambing orang yang kaya tu sehinggalah Nabi menjadi pengembala kambing selama 4 tahun. Betul, 4 tahun. So dari situ apa yang kita boleh belajar adalah untuk memulakan bisnes ni dengan baik-baik untuk orang muda dan kepada yang menonton, untuk menjadi seorang untuk memulakan bisnes lah sebagai orang muda kan, kita tak payah mengeluarkan modal yang banyak. Kita boleh mengambil ibrah. Contoh baginda Nabi pun memulakan bisnes dengan apa yang Nabi ada, apa yang bakat yang Nabi ada. So bakat Nabi ketika tu adalah pandai mengembala kambing. So Nabi memulakan bisnes tu dengan diri dia. So bisnes yang Nabi ceburi
untuk first kali adalah business service. Bukan business trading, bukan business enterprise, produk semua tu. So kita kalau kita ada orang panggil apa, modal tu sendiri tak apa, tapi jangan pesanan lah ni, pesanan daripada guru-guru bisnes hana yang lain. Jangan kita mulakan bisnes tu dengan mengeluarkan modal yang banyak lah. Kita takut banyak risikonya. So apa yang Nabi ajar kita, apa yang baginda Nabi SAW ajarkan kita untuk mulakan bisnes dengan benda yang kita ada, dan yang terbaik ni adalah mulakan bisnes service tu. Okay, gitu. Okay, baik. Kita pergi kepada next character adalah iaitu bapa saudara Nabi sendiri. Sayyidina Abu Talib. Apa yang hebatnya Sayyidina Abu Talib ni? Sayyidina Abu Talib merupakan seorang pedagang yang hebat dan pemimpin yang disegani lah ketika tu. Dan Abu Talib menjadi guru kebijaksanaan ataupun mentor Nabi dalam dunia bisnes. Okey, dan Abu Talib menyediakan sekolah bisnes kafilah Abu Talib ketika tu. Okey, jadi ketika tu kafilah Abu Talib ni sejarah mencatatkan adalah seramai 300 orang. Jadi pada ketika Nabi SAW berumur 12 tahun, iaitu darjah 6 kan kalau kita, Nabi dah berpindah daripada bisnes servis tadi kepada bisnes trading. Apa yang Nabi belajar daripada sekolah bisnes kafilah Abu Talib ni adalah dalam sektor bisnes trading, iaitu bisnes pelaburan lah. Okay. Pada waktu tu Nabi menjadi pembantu ataupun orang kanan lah kepada seorang figure yang hebat, iaitu Abu Talib. Dan ketika tu Nabi diberi tanggungjawab untuk menguruskan 1,500 hingga ke 2,000 ekor unta. Bayangkan ketika waktu baginda Nabi dalam umur yang muda, Nabi diberi tanggungjawab sebesar itu. Okey, sebesar itu, dan di samping menjaga 2,000 ekor unta tu, Nabi juga kena menguruskan 300 orang kafilah ataupun anak didik Abu Talib lah ketika tu. Dan kalau kita fikir balik, sebenarnya dalam dunia bisnes tu lah yang banyak mendidik Nabi, mendidik cara untuk berkomunikasi, mendidik cara untuk membina kepercayaan, dan sikap-sikap yang baik, contoh tanggungjawab, critical thinking, matangnya Nabi bermula dari dunia bisnes ni. Sebab tu kalau kalau orang yang minat bisnes lah, jadikanlah Nabi SAW sebagai contoh. Mulakan bisnes service dulu, dan kita masuk kepada dunia trading ni, sebab dalam dunia trading ni dia banyaklah cabaran. Tapi kenapa Nabi diberi tanggungjawab sebesar itu pada umur yang muda? Sebab Allah nak menyediakan jiwa dan pemikiran Nabi tu untuk menjadi seorang rasul pada umur 40 tahun. Jadi dalam usia yang muda ni, Nabi dah diberi tanggungjawab yang besar lah untuk menguruskan kafilah seramai 300 orang dan 2,000 ekor unta ni. Bukan perkara yang mudah untuk uruskan. Okey, dan Abu Talib juga mengajar banyak ilmu orang panggil apa? Ilmu ekspor, import kepada Nabi. Dan di sini juga ketika waktu ini Nabi banyak membina networking dengan orang pedagang-pedagang luar. Sebab tu kalau kita tengok kepada sejarah, tempoh ketika Rasulullah SAW berhijrah, Nabi dah ada orang panggil
kenalan-kenalan. So perkara tu memudahkan, antara hikmahnya adalah perkara tu memberi kemudahan untuk baginda meneruskan jalan dakwah pada ketika tu. Sebab ketika Nabi muda, Nabi dah bina networking yang baik, persahabatan dengan begitu ramai pedagang-pedagang di luar ketika itu. Dan sejarah mencatatkan Rasulullah SAW berdagang ke 9 buah negeri dalam sekitar negeri Arab lah ketika tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi Abu Talib juga, kita tengok kepada slide tu, Abu Talib juga menjadi orang penting yang memperkenalkan Nabi dengan ahli perniagaan yang kaya dan disegani. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyidatina Khadijah. Okey, macam mana Nabi menjadi pembantu kepada ataupun orang yang menguruskan perniagaan Khadijah? Kita pergi ke belakang sikit, sebenarnya Abu Talib lah yang menjadi orang tengah memperkenalkan Nabi untuk jadikan memperkenalkan Nabi kepada Khadijah untuk menjadikan Nabi ni sebagai pekerja untuk menguruskan pelaburan dan perniagaan Khadijah ketika tu. Okey, ini antara karakter yang penting lah dalam timeline bisnes Nabi. Dan Abu Talib ni, kalau kita tengok kembali kepada sejarah, beliau merupakan beliau merupakan bapa saudara Nabi yang paling Nabi sayang dan Nabi rapat. Sebab dia, Abu Talib punya effort tu sangatlah orang panggil, dia punya effort, dia punya penjagaan, dia punya didikan kepada Nabi Muhammad SAW kata maksimum lah. Dia bagi sehabis baik, dia bagi semaksimum yang mungkin, sehinggalah Nabi boleh run Nabi punya bisnes sendiri. Tapi sebelum tu Rasulullah SAW teruskan belajar dengan, setelah dia belajar dengan Abu Talib, Rasulullah belajar ilmu bisnes ni dengan Khadijah pula. Okey, ketika tu kita, sejarah mencatatkan ada seorang lagi karakter yang penting juga dalam dunia bisnes Nabi, iaitu pembantu ataupun orang, kalau bahasa mudah sekarang adalah risk management untuk bisnes Khadijah, iaitu Maisarah. Maisarah ni, walaupun kita dengar nama tu lelaki, tapi nama tu perempuan, tapi sebenarnya Maisarah ni seorang lelaki. Maisarah ni adalah supervisor lah kalau kita mula faham, dan dia menjadi dia menjadi spy bila dia macam mana gini hilang point je. Okey, Maisarah ni dia menjadi dia menjadi spy untuk tengok adakah Nabi SAW menjalankan perniagaan Khadijah ni, iaitu pada ketika tu Nabi menjadi orang tengah lah untuk menjadi pelabur perniagaan Khadijah tu. Dia tengoklah cara Nabi semua tu, dan terbukti bahawa Nabi ni seorang yang jujur, amanah, sampaikan walaupun ketika tu jumlah harta Khadijah, keuntungan daripada pelaburan tu sangatlah tinggi, tapi Nabi tetap amanah. Sebab kita tahulah sifat Nabi pun sangat betul perlu dicontohilah sifat yang baik. Sebab Ana boleh ceritalah sedikit pengalaman bila berada dalam dunia bisnes. Sangat susah nak mencari orang yang amanah sebenarnya. Sebab tu Khadijah, walaupun Khadijah tahu yang Muhammad ni adalah anak didik Abu Talib yang paling istimewa, yang paling sayang, tapi Khadijah tetap menghantar spy ketika tu untuk tengok cara Nabi. Sebab kalau dalam dunia bisnes sekarang pun, nak percaya orang tu, hatta tim kita sendiri, kalau kita tak betul-betul kenal dia, kalau betul kenal dan jumpa orang yang baik tu, alhamdulillah lah.
Tapi dalam dunia bisnes ni kita bukan sekadar minta nak jumpa orang baik, tapi kita kena minta juga nak jumpa orang yang faham agama. Kadang dia buat benda tu, dia baik, dia buat benda tu kan. Dia ambil keuntungan ataupun dia buat lah halah-halah dia dalam bisnes kan. Kalau orang yang faham agama, dia tak akan buat benda tu. Sebab tu kalau korang duduk dalam dunia bisnes, kalau jumpa orang yang baik dan faham agama, sangat-sangat kena syukur. Sebab hakikatnya dia saling menindas lah.